Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam bahagia, salam pertemuan. Apa khabar saudara Mustafa Ilyas? Anda orang pertama muncul setakat ini yang saya nampak, saudara. Apa khabar saudara Nazrin? Teman-teman saudara Zamari LC, saudara Ismail Samad, ya, saudara Puan Asnah Ali Muhammad, saudara Yahya Armin. Itu juga saudara Ismail Samad, saudara Mustafa Ilyas, Syahar Ibrahim, saudara Razak Yusof, saudara Syahri Nasrin, saudara Syahril Nasrin, salam perpaduan katanya. Saudara Fauzi Yub, pemburu bayang, terima kasih. Puan Aminah Kak Minah, apa khabar orang Terengganu? Saudara Ahmad Map, saudara Jazlan Jaafar, Puan Rosni Kurungut dari Sarawak. Begitu juga saudara Haris Sani, saudara Joka Karim, Ahmad Yusof, Ibrahim Cik Muda, saudara Sazul Izwan, saudara Mat 86, saudara saudara Ashraf Aziz, Nazmi Abdullah Zailani, saudara Abdul Aziz Abdul Rahman, Jesse Lim, apa khabar? Rubidin, moga anda sihat berbahagia bersama pasangan anda. Saudara Puan Limah Jacob, Kak Minah, Razak Yusof, Syarik Syarani, Abdul Hamid, salam dari Kuantan katanya. Saudara Rosmini, salam dari Pontian untuk semua teman-teman. Begitu juga Pak Chu daripada Langkap Perak, saudara Nizam, saudara Zaliza Muhammad Lizam, saudara Syedi Rashidi dari Tumpat Kelantan. Selamat mengopi katanya, bukan dah mengopi makan malam saudara. Itu petang tadi mengopi lah saudara, ya. Saudara Hashim Atan, Raja Kamal, Raja Bazan, apa khabar je? Apa khabar aku? Moga sihat, ya. Saudara Zakaria Husin, Senawi Hashim, saudara Nayan Zainul, Harisani, Rahmatullah, saudara Abdul Manaf Jaafar, begitu juga Ismail Jais, saudara Ahmadi Ahmad Yusof, Muhammad Hamzah, Abdul Jalil, saudara Madam K, Air Mata MKT, kenapa menangis pula, ya. Saudara Kamal Arifin, saudara Kamisan San, Richard Bakri, saudara Ahmad Tarmizi, salam untuk semua katanya. Zai Marin, saudara Muhammad Yusof Ali, Muhammad Raimi Mat Sidik, salam. Wan M Bakri, Jack Jimmy, apa khabar saudara? Salam perpaduan. Saudara Kefri, itu juga saudara Pidaus, ya saudara. Saudara Simoza, Jeb, saudara Pidaus Renggo, nama sedap saudara. Saudara Isa Ismail, saudara Osman Abdullah, Johasri, saudara Samad Lon, Rashidah Ahmad, Ramli Din, saudara Sally, apa khabar Sally? Sally, Mat Faizal, Zukli Lin, Zack Jidi, Zainuddin Ismail, Rosdi Saad, Sulaiman Adnan, Waklah. Saudara dan teman-teman yang tak sempat saya santuni, saya mohon maaf. Laju, ya, bagaimanapun terima kasih telah hadir, muncul dalam muka buku saya ini. Dan yang penting sekali saudara, jangan lupa like, share dan subscribe. Subscribe itu paling penting saudara. Bila saudara subscribe, tiap-tiap kali ada notifikasi ataupun pemberitahuan live saya ini, dia akan memberitahu anda bahawa saya sudah pun memulakan live saya ini. Tapi yang saya harapkan adalah like, share dan subscribe. Inilah yang memberikan tenaga kepada saya. Sebenarnya hari ini saya pun bukan sihat sangat saudara. Di luar hujan, tadi panas, hujan panas. Orang tua macam saya ni mudah demam, ya Pak Yong. Saudara Yang Maya, saudara Jaharudin, saudara Mak Zulkafli, terima kasih. Saudara Azli 57, Puan Nuriah Arsyad, saudara Mak Arifin, saudara Jaka Linglung daripada Pulau Pinang, saudara Ahmad Kamal Ibrahim, Bari Ismail, Raja Zam, Raja Amanku, moga sihat, ya. Bambang Sumali, ya, saudara Farizan Nain dari Teluk Intan, Puan Farizan Nain dari Teluk Intan. Baik saudara, seperti biasa saya harus melaporkan apa yang berlaku pada negara kita. Terima kasih saudara Khairul Azman yang mengingatkan pada teman-teman, jagalah bahasa dan adab yang terbaik mungkin. Saudara, hari ini hari Rabu, tanggal 18 Januari. Ia merupakan hari yang ke-1036 COVID-19 melanda negara kita. Laporan daripada sahabat saya, saudara Jamil Idris bersama dengan Rio dari UC Melaya, nampaknya semalam ada peningkatan balik. Baru saya duk puji Dr. Zaliha Mustafa. Sebab saya tengok 4-5 hari tu 200. Sebenarnya semalam daripada 227 meningkat pada 350 jangkitan.
Dr. Zaleha, usahakanlah. Saya tahu doktor mampu untuk menangani permasalahan ini. Kerana dari laporan Saudara Jamil terdapat lebih kurang 11 negeri meningkat. Peningkatan pun tak banyak, saudara. Dia meningkatnya ada 2, ada 3, ada 1, saudara. Dan susutnya di 3 buah negeri, iaitu di Putrajaya 4 jangkitan, di Kelantan 5 jangkitan, dan Kedah ada 14 jangkitan. Sementara itu di Sabah, saudara, dan Terengganu, Sabah 8 jangkitan dan Terengganu 10 jangkitan, tidak berubah seperti kemarin. 2 hari berturut-turut jangkitannya di Sabah 8 dan Terengganu 10. Tapi yang tak seronoknya 2 hari je Selangor ni bertahan di bawah 100. Kerana semalam angka jangkitan meningkat kepada 128. Lain-lain negeri masih lagi bertahan di bawah angka 100. Saudara, sebab itu bersama-samalah kita berusaha untuk memutuskan jaringan COVID-19 ini, saudara. Saya selalu berpesan pada anda, kalau anda menghadiri mana-mana pertemuan, pastikan melakukan penjarakan sosial. Dan bila naik kenderaan awam, sama ada teksi ataupun Grab maupun bas ataupun kereta api, juga LRT, MRT, saya pastikan anda memakai pelitup muka. Ini saja. Dan bila balik rumah, bersihkan diri, basuh tangan dengan sabun ataupun lebih baik mandi, barulah kita santuni anak-anak kita, saudara. Itu saja pesan saya, kerana saya yakin hanya kitalah yang mampu menjaga keluarga kita. Terima kasih Saudara Jamil Idris. Terima kasih teman-teman mengizinkan saya untuk memberi pencerahan kedudukan COVID-19. Dan sekarang ini izinkan saya pula untuk mewawarkan dalam segmen e-commerce. Jadi kalau teman-teman mempunyai produk, mau berniaga dan sebagainya, hubungi Al-Azhar di talian 01-330-41241 untuk membolehkan saya mewawarkan produk anda, saudara. Al-Azhar masih lagi berniaga haruman setangi bakurnya. Dia macam kemian bila dibakar harum semerbak, saudara. Satu rumah wangi. Ingat, saudara, rumah yang harum semerbak adalah kegemaran para malaikat dan kebencian para syaitan. Al-Azhar juga memasarkan minyak wangi dari tanah Arab. Sedap, saudara. Minyak-minyak wangi itu ataupun parfum dihasilkan daripada pati kayu gaharu, saudara. Kayu gaharu ni banyak datang daripada Malaysia, datang daripada Burma. Yang terbaiknya daripada Burma lah, saudara. Dan seandainya anda tidak dapat menghubungi Al-Azhar, boleh hubungi Siti Farehah di talian 017-711-4300. Siti Farehah, jangan lupa Puan Hamidah Rashidah. Siti Farehah 017-711-4300. Dendeng manis Siti Farehah. Memang sedap, saudara. Boleh makan dengan nasi, boleh makan dengan porridge ataupun kanji ataupun dengan roti. Saya makan dengan roti tadi, rasa lebih sedap daripada makan burger dan sebagainya. Untuk teman-teman yang tinggal di Lembah Kelang, kalau mahu mendapat bekalan buah-buahan, terus hantar rumah anda, grade A, lebih murah daripada harga pasar, hubungi Saudara Syauqi di talian 012-357-5703. 357-5703. Ini di Lembah Kelang saja, saudara. Dan akhir sekali, tentulah makanan kegemaran saya, popiah sira Lady Maria. Rangup, pedas, manis dan mengasyikkan. Tak sedar habis. Sambil melabun tu, sambil kita makan, cepat je habis. Hubungi Saudara Nizam 09-435-1203. Sedap dan harganya pun bukan mahal mana, saudara. Murah, saudara. Cuma saya tak boleh mewawarkan. Itu saja. Okey, saudara, usai e-commerce. Cuma hari ini saya baru mendapat berita sedih petang tadi, saudara. Sahabat saya dulu satu sekolah dengan saya, satu darjah dengan saya, satu kami belajar dulu di tingkat daripada remove kelas, kelas peralihan tingkatan 1. Allahyarham Saudara Yahya bin Abu Hashim. Beliau merupakan suami kepada kelas yang sama, saudara. Sahabat saya iaitu Cikgu Noraini. Kedua-duanya sebenarnya dah pencen dari guru, Cikgu Noraini dan Cikgu Yahya. Saya mendapat perkabaran bahawa sahabat saya telah pun kembali ke rahmatullah, saudara. Kepada keluarga Cikgu Noraini dan keluarganya yang lain, saya mengharapkan agar bertabahlah menerima berita sedih ini dan hadapilah kehidupan, kerana hidup ini pertunangannya adalah kematian. Jadi saya mohon kawan-kawan, kenapa tidak kita hadiahkan Al-Fatihah sebagai mengiringi perjalanan sahabat saya, Allahyarham Cikgu Yahya Hashim, untuk menemui yang abadi. Beliau
akan berangkat ke negerinya yang abadi. Selamat berangkat, duhai sahabat kesayanganku. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Saudara, begitulah keadaannya saudara. Saya sebenarnya kadang-kadang bila saya berbuka telefon, tengok WhatsApp, bila ada Al-Fatihah, terdegup di hati saya. Bahawa tentulah ada berita yang menyedihkan. Tapi inilah melalui hidup kita saudara. Hidup ini akhirnya ke sana. Hidup dunia ini hanyalah sementara. Dan sekali lagi saya bagi tahu pada keluarga Cikgu Noraini agar bertabahlah saudara. Hidup mesti diteruskan. Saudara, kita masuk segmen naluri kehidupan. Sebenarnya saudara, dosa itu adalah penghalang sebenarnya untuk kita taat kepada Allah SWT. Ya, sedangkan taat kepada Allah itu adalah untuk menjamin keselamatan kita di dunia dan di akhirat. Kerana Allah berfirman, maksudnya, dan bertaubatlah kamu sekalian kepada Allah, wahai orang yang beriman, supaya kamu beruntung. Itu maksud ayat dari surah An-Nur, ayat yang ke-24 saudara. Kerana orang-orang yang berdosa ni saudara, mereka akan dibebani oleh rasa malas. Orang berdosa, dia rasa malas, bosan, pahit dan pedih untuk melaksanakan amal kebaikan. Apabila kita terseksa untuk melakukan kebaikan, pastinya kita akan melakukannya dengan kadar yang sedikit ataupun ada kalanya meninggalkannya terus. Jadi, sebab itu ada ungkapan yang mengatakan, ini terkenal di kalangan para muqarrabin, iaitu orang yang hampir dengan Allah. Para muqarrabin ada mengungkapkan, jika kamu terhalang untuk solat malam dan berpuasa sunat, itu petanda kamu telah terbelenggu oleh dosa-dosa. Jadi saudara, sungguhnya kerana dosalah yang menjadikan penghalang untuk kita mengamalkan ibadah-ibadah yang diwajibkan, seperti solat, berpuasa, taat kepada kedua ibu bapa, mengeluarkan zakat dan sebagainya. Apatah lagi kita ingin merasai manisnya iman saudara. Jadi ada persoalan, mengapa dosa menghalang ketaatan? Hal ini kerana dosa melemahkan hati. Hati yang berdosa akan kelam, akan hitam dan akhirnya jadi keras. Rahmat, hidayah dan taufik daripada Allah tidak akan singgah di hati yang keras. Sedangkan kemampuan seseorang untuk beribadah adalah kerana dorongan hatinya. Jika hati telah keras, dia bagaikan enjin saudara, tidak akan menggerakkan seluruh anggota badan kita untuk beribadah. Dan akhirnya kita terhenti. Saudara, ingat saudara, kalau kita sering kali melakukan dosa dan penuh hidup dalam kemaksiatan, itulah keadaannya saudara. Saudara Ana Rosli, saudara Syalih Ahmad, saudara Azrium, saudara Ismailis, begitu juga Nur Haimi, CWG Adjustable Power Malaysia. Saudara Nazri Jo, apa khabar? Salam. Ijam Sam, Hamidah Abdul Hamid. Itulah keadaannya naluri kehidupan. Ini sekadar peringatan saudara. Dan saya ingin menyantuni pula. Ini mutiara kata kiriman sahabat saya, Tan Sri Osu Sukam, mantan Ketua Menteri Sabah. Katanya, ingatlah saudara, doa itu mendekatkan yang jauh, menyambungkan yang putus dan mengubati yang terluka. Rezeki yang baik itu adalah yang tidak menjadikan kamu merasa bangga diri dan tidak melalaikan hidupmu dalam kemaksiatan. Itulah kata-kata mutiara kiriman sahabat saya, Tan Sri Osu Sukam, yang elok untuk kita jadikan pedoman dalam kehidupan kita. Ya saudara, saya lain tak ada. Saya tetap sentiasa akan mengingatkan kepada teman-teman, hidup ini sementara saja saudara. Kita berada di dunia yang fana ini untuk sementara waktu saja saudara. Jadi kita hendaklah saling ingat mengingati. Dan saya lain tak ada saudara. Saudara Ami Buntat katanya, rezeki yang baik sentiasa mencukupi. Dan saya ingin menambah, rezeki tidak pernah salah alamat. Saudara. Saya juga ingin mengingatkan pimpinan negara supaya jangan berbelanja wang negara tanpa had. Kerana kita khawatir kalau wang negara dibelanjakan tanpa had, negara akan muflis dan rakyat akan menderita. Itu peringatan saya saban hari. Mungkin membosankan anda,
Tapi terpulanglah. Moga-moga nasihat dan pandangan saya ini, peringatan saya ini dapat didengar oleh pimpinan negara, saudara. Kerana hari ini, saudara, kita sudah pun masuk countdown kita hari yang ke-45. Dah 45 hari, tinggal lagi 55 hari wujudnya kerajaan perpaduan. Pimpinan Datuk Seri Anwar Ibrahim semata-mata untuk menangani derita rakyat. Iltizam kerajaan perpaduan adalah untuk menangani derita rakyat. Dalam waktu yang sama, saudara, jangan lupa, kita sudah pun tinggal lagi 63 hari untuk menghadiri saat lambaian Ramadan. Ramadan akan hadir sekitar 63 hari lagi, saudara. Lambaian Ramadan sudah pun menyapa kita. Saudara, ingat itu. Bicara kita malam ini, tajuknya lain tak ada, adalah sempangnya politik kita. Ya, politik sebagai sempang, saudara. Jadi sempang peranang. Tapi kerana pencerahan politik ini pelan-pelan saya ceritakan pada anda. Baik, sebelum itu kita santun dulu pantun Pak Nazil. Saya suka pada Pak Nazil. Terima kasih Pak Nazil yang berada di Perlis. Moga Pak Nazil sihat dan terus berkarya. Kata Pak Nazil, beri laluan kenderaan tentera. Kenderaan berat, pemandunya cekap. Melihat habuan, penuh selera, musang terjerat dalam perangkap. Jadi saudara, kita berhati-hati. Kadang-kadang kita melihat habuan yang besar tu. Mereka yang berbulu ayam akhirnya terperangkap dalam jerat yang dipasang oleh musuh-musuh kita. Berhati-hati, saudara. Tambah Pak Nazir lagi, mendaki daik, kenalah cergas. Datuk Bendahara, sama Laksmana. Angin baik, nakodanya tegas, barulah Batra berlayar sempurna. Ini bagi saya merasakan Pak Nazir mengingatkan pimpinan parti kita. Dia kata kalau dalam keadaan angin yang baik, suasana dah lepas pilihan raya ni, dah jadi kerajaan, jadi nakoda kena tegas. Barulah Batra berlayar sempurna. Duk si Presiden UMNO, dengar tu. Pantun Pak Nazir. Terima kasih Pak Nazir atas kiriman pantun yang cukup berarti. Dan saya sekarang ini ingin mengingatkan anda yang mana menyunting semula live saya ini dan juga dimasukkan dalam pelbagai channel, maka anda harus bertanggungjawab atas setiap suntingan yang anda lakukan. Amy Bantat dia kata belanja negara perlukan kawalan dan telus untuk rakyat. Benar. Jadi teman-teman yang mau menyunting dan masukkan dalam pelbagai channel, saya tidak ada masalah, tapi anda harus ingat, anda bertanggungjawab atas setiap suntingan yang anda lakukan. Begitu juga kalau anda menulis dalam culipan, hantar pada saya ataupun dalam halaman ini, saya ingatkan anda sekali lagi, patuhilah peraturan-peraturan yang ditetapkan oleh Kementerian Komunikasi dan Digital. Jangan langgar peraturan. Saya tak bertanggungjawab, saudara. Dan kena ingat, saudara, ini adalah pencerahan politik. Matlamat tak lain, hanya untuk sebagai saluran informasi semata-mata, saudara. Ya, tentulah ini pencerahan politik, informasi yang ada hubung kait dengan politik, saudara. Dan bila saya memberi komen dan sebagainya, kita mesti bersetuju untuk tidak bersetuju. We must agree to disagree. Saya mesti memesan setiap malam. Kalau saya tak sebut perkataan ini, nanti peguam saya marah dengan saya. Sebab sesuatu berlaku nanti, tak pasal-pasal, dia kata. Kot juga pergi. Saudara. Jadi dalam keadaan begitu, saya mengharapkan teman-teman, kalau tak bersetuju ke ataupun bersetuju ke, hantarkan kiriman dan sebagainya, gunalah bahasa-bahasa yang harmonis, kerana kita adalah warga cinta damai. Kita menyantuni semua permasalahan secara harmonis, kerana budaya Melayu itu nilainya terlalu tinggi, saudara. Begitu juga kalau saudara nak berhujah dengan teman-teman, ya, saudara Rosli Rahim, 100 hari mana cukup, 5 tahun pun mungkin tak cukup. Bermacam-macam alasan akan ditimbulkan untuk mengambus kegagalan. Rosli Rahim, saya nyatakan ini sebab saya mengatakan dalam tempoh 1 hari, apa yang dilakukan. Sama-sama kita lihat. Kemudian kita ulaslah lepas 1 hari. Yakin saya mampu dilakukan. Memang tak cukup 1 hari. Sebab mana yang sebagaimana yang selalu saya jelaskan, bahawa Datuk Seri Anwar Ibrahim tidak mempunyai lampu ajaib. Macam lampu Aladin tu, tekan keluar jin. Tak ada lagi benda-benda begitu. Tak mampu dia. Dia tidak ada tongkat sakti. Tapi kita beri dia selama 100 hari. Kita nak tengok apa yang telah dilakukan dan apa yang berjaya dilakukan oleh beliau.
dalam tempoh 100 hari. Baik, saudara. Hari ini hari ke-45 menangani derita rakyat dan 63 hari menanti dalam lambaian Ramadan. Siang tadi, Yang Amat Berhormat Perdana Menteri telah pun mengumumkan. Jadi Alhamdulillah, terima kasih Yang Amat Perdana Menteri yang begitu prihatin kerana warga kota akan pulang ke desa untuk menyambut sama-sama, menyambut ataupun bercuti Tahun Baru Cina. Dan mungkin dari desa nak datang ke kota untuk melawat dan sebagainya. Jadi untuk itu, Yang Amat Perdana Menteri telah mengumumkan bahawa bermula 20 dan 21 Januari sempena Tahun Baru Cina, bayaran tol di semua lebuh raya dikecualikan. Artinya, tiada kutipan tol selama 2 hari. Jadi, pergerakan kita tanpa perlu membayar tol. Terima kasih Yang Amat Perdana Menteri kerana sedikit prihatin terhadap masalah ini. Lega lah sedikit. Kalau tak tinggi juga saudara. Kalau dari Kuala Lumpur nak pergi ke Alor, tinggi tu. Ataupun dari Kuala Lumpur nak pergi ke Johor Bahru, ataupun dari Johor Bahru nak ke Kuala Lumpur, ataupun Burang Alik, dalam tempoh 2 hari tu tinggi. Begitulah kita mengharapkan keprihatinan Yang Amat Berhormat Perdana Menteri dapat diperlihatkan dengan santunan-santunan sebegini. Saudara, dalam waktu yang sama, Menteri dalam Kabinet Datuk Seri Anwar Ibrahim, Menteri dalam Kabinet Perpaduan, Kerajaan Perpaduan, iaitu Yang Berhormat Datuk Seri Azalina Osman, beliau menyatakan bahawa perkhidmatan guaman, ini satu hal lagi saja, adalah merupakan komponen yang penting untuk menegakkan keadilan. Namun begitu katanya, setiap rakyat Malaysia kadang-kala terpaksa menanggung kos guaman yang agak tinggi. Oleh itu, sistem bantuan guaman yang sedia ada di Jabatan Bantuan Guaman dan Yayasan Bantuan Guaman Kebangsaan akan dikaji semula untuk meningkatkan mutu perkhidmatan dan akses kepada keadilan. Benar, saudara. Kadang-kadang kita nak pergi naik court, mahkamah, benda kecil saja nak cari guam, tenat juga. Tapi apabila adanya Yayasan Bantuan Guaman ini, paling tidak adalah kelegaan. Jadi dalam waktu yang sama, Datuk Azalina juga sedang mempertimbangkan untuk mewujudkan satu jabatan yang dinamakan Ombudsman ataupun Jabatan Pengaduan Rakyat, di mana setiap permasalahan rakyat boleh disalurkan ke jabatan tersebut untuk diambil tindakan jika perlu ataupun diselesaikan. Tahniah, terima kasih Datuk Azalina Osman, Datuk Azhar. Saya tahu beliau begitu prihatin dengan kehidupan rakyat. Beliau juga adalah sebagai seorang peguam. Dia tahu bahawa biaya untuk ini peguam ni saudara bukan murah. Dan secara besok, ini penting ya, sebab besok adalah hari perbicaraan Yang Amat Berhormat yang bahagia Datuk Seri Najib Tun Razak di Mahkamah Tinggi dalam usahanya untuk memohon kajian judiciary di Mahkamah Tinggi. Saudara, saya cuma teringat waktu sepanjang musim PAU itu hari saya ingat tak silap saya hari Jumaat, petang Jumaat. Selepas dia berucap, selepas kita sembahyang Jumaat, makan tengah hari, Datuk Seri Zahid ada mengatakan, dia kata bahawa Mal, saya rasa terkesan. Kita tengok, kita ramai kawan-kawan kita, ahli-ahli UMNO, peringkat akar umbi, semua seronoklah bermesra sama-sama kita. Dan waktu saya mengungkapkan nama Datuk Seri Najib, saya terbayang tahun lalu beliau bersama-sama dengan kita, tapi tahun ini beliau sendirian, sepi di sebalik jeriji besi. Itulah nasib yang menimpa Datuk Najib katanya. Sebab itu kita mengharapkan besok ada sesuatu yang tak tahulah apa result-nya. Terdapat 5 hakim Mahkamah Persekutuan akan mengutamatkan keputusan rayuan judiciary Datuk Najib berhubung dengan kes SRC esok. Ada teman-teman yang sempat, mereka akan pergi bertandang ke Mahkamah Tinggi. Jadi memang pun Datuk Seri Najib sedang berusaha. Jangan lupa saudara, beliau akan bermula proses rayuan terakhir. Ini merupakan rayuan terakhir dalam usaha beliau untuk mendapatkan keadilan dalam perbicaraan SRC yang membawa hukuman 12 tahun penjara saudara. Datuk Seri Najib telah pun dijatuhkan hukuman penjara 12 tahun dan denda 210 juta
oleh Hakim Nazlan dalam Mahkamah Tinggi. Sebab itulah kadang-kadang kita terlalu percayakan kepada orang tertentu, maka akhirnya keadilan tak dapat dilihat. Sebab itu ramai orang minta agar persoalan Hakim Nazlan ini dapat dikemukakan ke muka pengadilan sesegera mungkin. Ini keadaannya, saudara. Baik, bagaimanapun samalah kita berlapang dada menanti keputusan besok hari. Mungkin dalam belah tengah hari petang kita dapat tahulah resultnya, saudara. Baik, saya tertarik juga membaca tulisan dalam MyTV Online. Banyak tulisan MyTV Online ni yang bercerita tentang menulis tentang politik. MyTV Online memberitakan bahawa Tan Sri Muhyiddin telah pun kembali ke tanah air. Jadi katanya sudah pastinya SPRM, Suruhanjaya Pencegah Rasuah, bolehlah memanggil beliau ke Ibu Pejabat SPRM. Kerana Tan Sri Muhyiddin katanya telah selamat kembali ke tanah air setelah berehat di London dalam tempoh yang agak lama. Beliau juga merupakan pengurusi Perikatan Nasional dan ada juga dikaitkan dengan beberapa isu panas. Lebih-lebih lagi berhubung tangkapan SPRM, ya saudara. Jadi dah ada kat negara ini, tak ada masalah lah bagi Suruhanjaya Pencegah Rasuah untuk bertemu dengan Tan Sri Muhyiddin untuk melakukan siasatan berhubung dakwaan. Kita tak mengatakan begitu, ini dakwaan yang dipertikaikan selama ini. Malah rakyat juga nanti bilakah beliau akan bertemu atau dipanggil oleh SPRM. Jadi menurut Ketua Persejaya SPRM Tan Sri Azam Baki, beliau mengesahkan bahawa penahanan seorang lelaki berusia 40 tahun berhubung dakwaan penyelewengan 92.5 bilion ringgit, saudara. Jadi adalah diharapkan agar SPRM tidak mengambil masa terlalu lama untuk menyelesaikan kes yang boleh dianggap sebagai skandal terbesar negara ini jika benar berlaku. Rakyat tidak mahu siasatan terhadap kes itu berlarutan, sebagaimana kes Zeti Akhtar Aziz yang masih belum menemui jalan penyelesaian. Jadi kata MyTV Online, moga pihak SPRM segera bertindak agar tidaklah dilabelkan bersikap double standard. Okey, saudara, itu masalah kehakiman, Mahkamah Siasatan. Dalam waktu yang sama, saya agak menarik tulisan saudara Bakhtiar Omar, juga dari MyTV Online. Mungkin anda dah baca, mungkin anda tak sempat baca. Saudara Bakhtiar Omar menulis, dia kata naib Presiden UMNO. Ini berhubung dengan naib Presiden UMNO, Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob, pada 14 Januari lalu katanya telah meminta mana-mana ahli UMNO untuk merujuk pada ROS berkaitan kelulusan usul 2 jawatan tertinggi UMNO tidak dipertandingkan. Jadi apa maksudnya, saudara? Jadi suruh ahli pula. Beliau lah sepatutnya sebagai naib presiden. Jadi desakan itu jika dinilai ataupun mahu dibaca keseluruhannya, soal perlembagaan, dan kalaulah sampai ke tahap bawa ke mahkamah, apakah mahu dijadikan insiden UMNO diharamkan sekali lagi? Ahli-ahli UMNO yang membawa kes ke mahkamah, maka mereka akan gugur sebagai ahli UMNO. Itu keadaannya, saudara. Mungkin mereka boleh bertanya dengan ROS, tetapi bagi saya, tanya dengan ROS pun, ROS akan jawab. Kalau itu keputusan dari perhimpunan, mereka kena terima saudara. Ya, jadi beliau sebagai naib presiden tidak seharusnya menjadikan perisai suruh orang lain yang buat. Sepatutnya Datuk Seri Ismail Sabri sendiri yang mengambil jalan tengah, berbincang dengan presiden dan timbalan presiden. Sebab beliau berada di anjung kuasa tingkat 38 berkaitan perkara-perkara ini, memandangkan beliau sebagai naib presiden, saudara. Tapi nampak gayanya ia memilih untuk melakukan sidang media di laman media tanpa kehadiran mana-mana ahli majlis tinggi. Saya tak mau bercakap lebih daripada itu, saudara. Sebab nanti orang kata saya benci sangat pada beliau. Sebab saya melihat bahawa ada pandangan-pandangannya, kadang ada betul, ada tak betul. Beliau lah sebagai seorang peguam. Tetapi kita harus berpegang kepada prinsip. Prinsip perlembagaan UMNO mudah, jelas. Sesuatu masalah itu akan diputuskan melalui Perhimpunan Agungnya. Setiap keputusan Perhimpunan Agung itu adalah muktamad dan dimuktamadkan oleh pengurusi tetap. Anda berada di pentas sebagai pemimpin waktu usul itu dibawa oleh perwakilan daripada Rembau. Sepatutnya anda bangun.
Kenapa waktu nak tersipu-sipu, nak segan? Kita sebab ni masalahnya saya lihat, saudara. Kadang-kadang kita ni terlalu banyak berfikir, nanti dululah, tak apalah. Dan kemudian bila dah terjadi, baru kita nak ngomel dari belakang. Itu yang orang kata rumah siap, pahat berbunyi. Sepatutnya persoalan ini dibangkitkan waktu persidangan. Kenapa tidak ada yang bangkit? Kenapa Datuk Seri Ismail Sabri sebagai anak Presiden tak mau bercakap? Ini keadaan dia, saudara. Saya memang kita tahu nanti orang kata takkanlah bagi peluang nak bercakap. Saya yakin sebagai naib presiden tentulah pimpinan UMNO akan memberi peluang pada beliau. Malahan beliau adalah mantan Perdana Menteri. Tapi nampak agaknya dia berdiam diri. Orang tanya bangun. Lepas tu dia duduk. Lepas tu kemudian tak setuju. Ini keadaannya, saudara. Jadi kalau ikut perkara fasa 10.1 peraturan persidangan UMNO menyatakan jika pengurusi puas hati setelah diterangkan kepadanya oleh seorang ahli majlis tinggi, iaitu faedah bagi orang ramai, sesuatu usul itu mustahak dan boleh dibahaskan dengan sebab segera, maka memadailah dikeluarkan pemberitahuan pada hari persidangan itu. Tak perlu pun bagi tahu majlis tinggi. Pada hari itu juga kita pun kat bahagian-bahagian pun selalunya kita mengadakan isu usul tergempar dan sebagainya. Tak ada masalah benda itu. Tetapi saya nampak sekarang ni ada sedikit lah, dah masuk 4 hari ke-4 ni, ada sedikit keredaan. Ada reda, saya. Dalam keredaan ini, saya pula melihat, ini saya cakap terang, saudara. Selepas Datuk Seri Zahid Hamidi diserang, saudara, dan keputusan mahkamah akan dilanjutkan pembicaraan pada bulan April, Ogos nanti. Sekarang ini, para pemain media sosial yang ditaja, saya yakinlah mungkin ditaja oleh pihak-pihak sebelah sana yang memusuhi UMNO, yang memusuhi kerajaan perpaduan ini, saudara, mereka tidak lagi menyerang Datuk Zahid secara peribadi. Sebaliknya, mereka mula menghalakan serangan terhadap kepimpinan Datuk Seri Anwar Ibrahim. Ini sekarang, saudara, saya melihat bagaimana kegagalan kluster broker untuk menguasai perwakilan UMNO. Kini mereka mula memasang pemain-pemain media untuk membelasah yang memuat pada Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim pula. Tak ngerti-ngerti, saudara. Artinya, saudara, pentas politik tanah air ni tidak mungkin akan sunyi selagi kumpulan mereka masih belum mendapat tempat atau mencapai matlamat untuk menguasai Anjung Seri Perdana. Bagi mereka, mereka tak ambil kisah soal rakyat senang ke, rakyat susah ke, mereka tak peduli. Yang paling penting bagi mereka, mereka mau menggapai kuasa di Anjung Seri Perdana. Sebab soalnya politik stabil tak stabil itu bukan persoalan bagi mereka. Sebab itu saya melihat sudah ada kenyataan sekarang ni, kononnya Datuk Seri Anwar Ibrahim seolah-olah mau menyelamatkan UMNO. Macam mana pula Datuk Seri Anwar Ibrahim nak selamatkan UMNO? Kerana beliau adalah pemimpin Parti Keadilan. Ini benda yang tak logik, tapi dilontarkan. Kononnya Datuk Seri Anwar Ibrahim mau menyelamatkan UMNO dari tindakan ROS ataupun pendaftar pertubuhan. Saya pun hairan, macam mana boleh jadi begitu? Ada pula, saudara, yang mengatakan Datuk Anwar Ibrahim pasti akan menyelamatkan UMNO sebaik mungkin demi untuk memastikan beliau terus berada di anjung kuasa. Saudara, kadang-kadang apa yang mereka lontarkan tak ada logiknya, saudara. Tapi memanglah dalam keadaan sekarang, peranan ahli-ahli parlimen daripada UMNO Barisan Nasional itu adalah sebagai pagar yang mempertahankan kedudukan kerajaan perpaduan. Sebab itu saya dah bercakap, saudara Datuk Lokman Adam bercakap, ramai orang memberitahu bahawa matlamat mereka untuk menguasai jawatan Presiden UMNO lain tak ada. Hanyalah untuk memastikan mereka menarik sokongan di kalangan ahli-ahli UMNO Barisan Nasional terhadap Seri Anwar Ibrahim untuk dialihkan kepada sebagaimana yang berlaku sebelum pembentukan kekerajaan perpaduan. Ini yang sedang dilakukan. Jadi sekarang ini Datuk Seri Anwar Ibrahim sedang diserang. Beliau diserang habis-habisan, teruk. Secara peribadinya lah, diungkit. Macam mana ada satu orang tu saya dengar, dia kata macam mana pegawai Datuk Seri Anwar Ibrahim, Farhan, yang dilantik sebagai chairman sebuah syarikat milik Vincent Tan. Sedangkan bukan Vincent Tan per se, banyak pemilik-pemilik saham dalam syarikat, tak silap saya 7-Eleven maksudnya. Jadi
Tak ada cerita lain. Itu pun dikorek. Ini soal bisnes, saudara. Bukan ada arahan. Datuk Seri Anwar Ibrahim pun tak tahu. Tapi di belakang syarikat sebut, saudara, majoritinya dikuasai oleh warga kita dan ada orang tertentu yang tak boleh lah saya nak sebut nama, saudara. Tapi ini realitinya. Bila dah dilantik, apa jadi masalah? Tapi kerana kebencian mereka, kerana mereka mahu menjadikan isu, maka dilontarkan seolah-olah Datuk Seri Anwar Ibrahim ni campur tangan. Itu keadaannya. Jadi seolah-olah Datuk Seri Anwar Ibrahim ni orangnya yang menjaga kroni. Ini gambarannya, saudara. Mereka cuba untuk menutup, iaitu gambaran ataupun siasatan yang sedang dilakukan. Saya cakap terus terang, saudara, SPRM sedang rancak melakukan penyiasatan. Saya difahamkan bahawa banyak lagi siasatan yang akan dibuat. Tetapi ada pula seorang pelayar, sebagaimana yang dikirim sahabat saya, saudara Ibrahim. Dia menghantar kiriman pada saya. Dia kata, saya baru saja mendengar video seorang pemain media atas nama KT. Saya tak mau sebutlah, saudara. Buat apa saya nak sebut nama sepenuhnya? Buat apa saya nak mempopularkan mereka? Yang mempersoalkan wibawa Perdana Menteri dalam isu pengeluaran wang dari tabung kumpulan wang simpanan pekerja. Pula dah, saya dah bercakap semalam, saya dah bercakap kemarin, beberapa malam dulu pun saya dah bercakap. Saudara, katanya seolah-olah Perdana Menteri saat ini lebih di bawah penguasaan SPRM. Macam mana tu? Dan pemohon-pemohon yang menabung dalam kumpulan wang simpanan Perdana Menteri di bawah kumpulan wang simpanan pekerja KWSP berdoa, tulisannya tu, agar Datuk Seri Anwar ni tak lagi berada di hanya kuasa si perdana. Dan dia pula memuji mantan Perdana Menteri Tan Sri Muhyiddin. Katanya kalau gitu keadaannya lebih baiklah ganti dengan Tan Sri Muhyiddin. Saya fikir, bila masa pula Tan Sri Muhyiddin? Macam mana lebih baik dari Seri Anwar Ibrahim? Saudara, ini keadaannya. Kerana mereka mahu pengeluaran wang daripada kumpulan simpanan pekerja ini segera dilakukan. Jadi dia minta mohon pencerahan daripada saya. Saudara, saya nak jawab, saudara. Pertama sekali berhubung tentang soal wibawa beliau dengan kumpulan wang, dengan pegawai-pegawai SPRM. Datuk Seri Anwar Ibrahim tidak bersikap seperti pemimpin terdahulu. Pemimpin terdahulu, dia tak peduli, dia arahkan orang cekup dan sebagainya. Kemudian bawa ke mahkamah, dituduh, sedangkan kes itu belum disiasat lagi. Ini ternyata ada berlaku. Datuk Seri Anwar Ibrahim, dia mahu SPRM menyiasat sebab dia kata dia cuma melihat apa yang ada berlaku di hadapan matanya. Setelah beliau menjadi Menteri Kewangan, bila dibuka fail, dia nampak beberapa kepincangan, beberapa penyelewengan telah dilakukan yang melibatkan wang bukan sedikit. Wang rakyat. Wang rakyat akhirnya hilang. Saudara, ini yang dia beliau cuba lakukan, iaitu sekitar antara 4 dan mula mencapai 10 bilion lagi. Dan beliau masih lagi sedang menyemak. Sedang menyemak orang-orang tertentu, syarikat-syarikat mana dapat projek dan sebagainya. Ini memanglah tidak disukai oleh mereka. Sebab itu mereka menyerang Datuk Seri Anwar Ibrahim. Jadi Datuk Seri Anwar Ibrahim kata, dia tengok benda begitu, dia serahlah pada SPRM. Bukan pula tugas dia nak siasat. Kerja menyiasat ni yang pakarnya adalah Suruhanjaya Pencegah Rasuah. Biarlah mereka melakukan penyiasatan. Mungkin ambil sehari, 2 hari, seminggu, 2 minggu. Saudara. Dan siasatan itu mesti close. Kemudian, katanya, bila selesai saja urusan siasatan, maka barulah dihantar kepada pejabat peguam negara. Dan tugas mendakwa adalah pegawai pendakwa raya. Bukan dia. Saudara Encik Blue Tick, saudara percaya pada Mak Sabu sembang dari saya sembang. Tak apalah. Saudara Nazrul Ibrahim, dia kena kuat jilat. Saudara guna bahasa baik saya. Saya nak tengok Menteri Kewangan Kerajaan lepas kena penjarakan. Saya katakan sekarang ini dia tengah menyiasat. Saya bukan menjilat, saudara. Saya bukan membodek tentu pasal. Saya kena ingat, saudara, apa yang saya lontarkan ini realitinya. PWM atau pemimpin terdahulu, dia tak siap lagi sesuatu kes
Terus minta juga dia dibawa ke mahkamah. Jadi bila bawa ke mahkamah, dalam keadaan kes itu tempang. Lihatlah apa yang berlaku dalam kes Datuk Seri Najib dan beberapa kes yang lain. Saudara, akhirnya mahkamah mendapati tak ada kes. Wang yang itu ada setengah dipulangkan. Apa berlaku pada Tan Sri Syahrir Samad? Apa berlaku pada banyak pemimpin UMNO yang diseret ke mahkamah hanya disebabkan oleh mereka ini orang UMNO. Sedangkan orang yang melompat ikut mereka tidak didakwa di mahkamah. Itu cerita dia, saudara. Saya bukan nak jelas. Tapi apa yang dilakukan oleh Datuk Seri Anwar Ibrahim, dia tengok ada berlaku ketirisan. Katanya macam dana apa? Ratusan juta wang yang disalurkan kepada pemimpin politik. Dia tak boleh tuduh begitu saja. Wibawanya sebagai pemimpin nak dijaga. Jadi dia serahkan benda ini pada SPRM. Ini cerita dia, saudara. Bila dia serah pada SPRM, Suruhanjaya Pencegahan Rasuah, mesti menyiasat. Itu tentulah arahan beliau, siasat. Pegawai SPRM pasti akan menyiasat. Ini menjadikan mereka yang merasa diri mereka tidak selamat, rasa miang. Sebab itu sekarang dicipta pelbagai naratif, dia serang Datuk Seri Anwar Ibrahim. Selepas usaha untuk menjatuhkan Datuk Seri Zahid Hamidi di anjung kuasa UMNO tingkat 38 sebagai presiden bersama dengan Tok Mat sebagai timbalan presiden, itu usaha yang gagal. Saudara Nazirul Ibrahim, saya kenal lah, saudara. Jangan sebut, jangan. Saya tak setuju lah, saudara, kita bercakap soal yang bukan-bukan, saudara. Jadi kalau kita mencabar apa yang saudara tuduh, apa yang saudara kata begitu, berhati-hati, saudara. Saya dah bercakap, kalau nak berbahas, saudara, saya haraplah berbahaslah dengan bahasa yang baik. Jangan tulis yang bukan-bukan. Saya tak suka nak melayan benda begitu. Tapi kalau saya tak layan, nak marah pula. Saudara, ini bagaimana dengan kes Lim Guat Eng? Ini juga sedang disiasat dan sedang dibawa ke muka pengadilan. Tak ada masalah. Dia tidak akan campur. Cuma sekarang ini, apa yang berlaku sekarang, saya nak katakan pada saudara, fail berhubung dengan bagaimana ketirisan berlaku di Kementerian Kewangan. Kerana hari ini beliau jadi Menteri Kewangan. Fail-fail semua ada di atas meja. Dia tengok, dia lihat, saudara, dia melihat ada kepincangan. Maka dia serahkan kepada SPRM. Itu tugas Suruhanjaya Pencegahan Rasuah, bukan tugas dia pula nak siasat. Dah ada, serah, jalan. Dan jika terbukti ada kes, maka serah pula kepada Peguam Negara untuk dilakukan pendakwaan di mahkamah. Jadi janganlah, kita sabarlah dulu, saudara. Memang saya tahu banyak orang tak sabar nak tunggu apa nak jadi. Sebab ceritanya wangnya banyak, ceritanya besar, bukan wang sedikit. Memang tak sabar. Tapi saya rasa bila pembongkaran ini akan berlaku, bila terdedah nanti, dia pun perlu mendedahkan perlahan-perlahan. Kalau tidak nanti dunia melihat, ini tak elok, saudara. Seolah-olah dia dilihat sebagai kerajaan yang membalas dendam. Itu keadaannya, saudara. Jadi saya harap anda faham kenapa kes yang sedang disiasat itu, kita sama-sama tunggu. Jangan kita membuat sebarang persepsi. Jangan kita menuduh orang itu dah bersalah. Jangan. Tunggu dulu. Saya tidak menuduh mereka bersalah. Sebab itu saya katakan, eloklah sekarang ni SPRM menyiasat. Panggil orang yang didakwa, orang yang dikata begitu, dia yang ada kaitan dan sebagainya. Jumpalah. Siasatlah sehalus mungkin. Itu satu. Saudara Nazirul Ibrahim, cerita yang Zaid Sakor, dia Sakor duit siapa ni, saudara? Saudara kata Najib Sakor di ONDB. Sakor yang mana, saudara? Biarlah, saudara, jangan tuduh. Saya lihat, saudara Najib ni bila menuduh tu, terus-terus buat tuduhan begitu. Jangan. Itu bukan saya lah, saudara. Saudara boleh berbual dengan teman-teman saya yang lain yang membuatkan live mereka. Silakan. Gunakan bahasa-bahasa begitu. Not me. Saya tidak mengizinkan diri saya untuk terjebak dengan percaturan politik yang cuba anda lakukan. Bagi saya, anda nak memprovokasi pada saya, tidak akan berjaya. Sebab saya sentiasa berpesan pada diri saya. Jangan tuduh saudara Nazirul Ibrahim. Tak baik. Anda benci pada orang, jangan ajak saya untuk membenci. Jangan kita mengajak teman-teman lain membenci. Jangan. Tunggu, apa salahnya?
Apa masalahnya? Kalau benda itu kes ada dihukum mahkamah, sama-sama kita apa salah dapat? Sekadar nak puas hati. Sekadar nak memuaskan hati anda bahawa orang ni puas hati. What do you get? Hanya mencerca orang. Jangan. Saudara Papa Wong, ada tu saya nampak tu, saya kadang-kadang saya letih lah saya tengok ke kawan kita ni. Mungkin bagi saya anak muda. Kalau orang tua ni, sebab itu saya terima banyak panggilan daripada teman-teman menghantar kiriman. Mereka mengatakan yang sudah tu sudahlah. Go back to the whiteboard. Okay, draw apa kita nak buat. Sekarang ini kita nak ke depan ni. Bukan kita orang tu tak betul, orang ni tak betul. Siapa yang betul? Mana bumi tak ditimpa hujan? Saudara Matt, dia kata minta saya appoint moderator. Ya betul lah, bagi saya tak apalah. Saya dengan cara begini lah. Saudara, biarlah. Orang duk serang, kita serang lah. Tak ada masalah. Sebab itu kadang-kadang ada orang maki hama saya, ada teman-teman tanya, kenapa saya tak jawab? Saya kata nak jawab apa? Tiap-tiap malam saya membalun orang. Biarlah sesekali orang balun saya. Tak ada masalah. Cuma saya ingin mengajak teman-teman supaya kita ni warga cinta damai. Sesuatu isu yang dibangkitkan, yang sedang disiasat, biarkan ia disiasat oleh pihak berkuasa. Siapa kita untuk menjatuhkan hukuman? Siapa kita? Adakah kita tahu? Adakah kita lihat? Kita tuduh orang tu sakau, kita tuduh orang tu menyamun. Adakah kita lihat orang tu menyamun? Hanya kerana kita lihat orang tu senang lenang, orang tu kaya gaya, usaha dia. Inilah masalah bangsa kita ni, saya minta maaf. Ada sebagai bangsa kita ni kalau tengok orang maju, mula nak direntap. Ini perangai ketam. Perangai ketam ini bila letak dalam raga, ada kawan yang naik ke atas nak melepas diri, direntap, ditarik ke bawah. Inilah orang kita. Saya mengajak teman-teman. Yang suruh hoyaho apa semua itu. Hoyaho siapa yang hoyaho? Bila saudara kata saya dapat upah, mana saya dapat? Saudara, so Nazirul Ibrahim ni saya rasa saya malah nak layan anda lah. Tak apalah. Anda nak tuduh orang bersalah, itu persepsi anda. Teruskanlah. Mudah-mudahan satu ketika nanti Allah SWT akan membuka hijab anda untuk melihat kebenaran itu. Sebab saya melihat kebenaran. Sebab itu saya berani bercakap sampai malam. Bukan sehari saya bercakap, saya dah bercakap bertahun. Saya memberi pencerahan apa yang berlaku. Dan saya menjawab kiriman sahabat kita, pelayar kita, Saudara Ibrahim yang menghantar kiriman. Yang mengatakan ada tulisan begitu. Dan saya memberi penjelasan bahawa kes ini, apa yang dilihat oleh Datuk Seri Anwar Ibrahim telah pun diserahkan kepada SPRM. Biarlah SPRM yang mengelolakan, yang melakukan siasatan. That's all. Buat apa kita nak campur tangan? Kita bukan pegawai pun. Kita bukan ada kelayakan pun. Kalau kita ada kelayakan, anda lah jadi ketua pengarah SPRM. Kita tidak mempunyai kelayakan. Tunggu. Dan jika kes itu ada masalah, dan biarlah pula peguam negara yang mengukakan tuduhan. Kita bukan peguam, kita bukan lawyer. SPRM pun tidak akan pergi dakwa begitu saja. Dia akan serahkan siasatannya kepada pendakwa raya ataupun peguam negara. Biarlah peguam negara pula meneliti satu persatu. Sebab kita negara hukum. Kita bukannya negara rimba. Orang tu kata orang salah, semua hukum kata salah. Sampai bila nak selesai masalah ni, saudara? Begitu juga sekarang ni, bila tentang mohon pencerahan saya berhubung dengan Kepulauan Seribu Pekerja. Benar, saya pun tak bersetuju. Saya dah bercakap sama malam, saya kata yang Muhammad Datuk Seri Anwar Ibrahim, seboleh mungkin berilah peluang untuk teman-teman kita mengeluarkan sebahagian daripada simpanan mereka dalam EPF. Menurut Datuk Seri Anwar Ibrahim semalam, dan dia mengatakan bahawa dia sedang mencari upaya cara macam mana nak bantu agar pengeluaran itu tidak dapat tidak dibenarkan, supaya ini jadikan simpanan. Kita setujulah kalau benar ada Datuk Seri Anwar Ibrahim, ada caranya, mungkin, saya rasa mungkin beliau mahu menjadikan simpanan kita dalam bank, dalam Kepulauan Seribu Pekerja itu sebagai cagaran. Untuk mereka yang nak berniaga, nak memerlukan wang, modal RM10,000, RM20,000, RM30,000. Seandainya kita mempunyai simpanan lebih kurang RM100,000, mungkin itu jadikan cagaran. Itu mungkin. Itu saja. Saya tak isi orang PKR, saya masih orang UMNO. Saya orang UMNO. Jangan nak tuduh bukan. Jadi saya nak bagi tahu, bagi saya yang benar itu tak benar.
Saudara, jangan kita menjatuhkan hukuman dan sebagainya. Jadi apa yang nak mau dilakukan oleh Datuk Anwar Ibrahim, saya yakin beliau mempunyai formula. Dia adalah sebagai seorang Menteri Kewangan dan pernah menjadi Menteri Kewangan, dan beliau melihat di bawah Akta Kumpulan Wang Simpanan Pekerja, wang-wang itu hendaklah disimpan, bukan dirampok, saudara, untuk simpanan hari tua. Cuma dalam keadaan hari ini, saat ini negara kita sedang baru nak pulih. Nak pulih ni tentu memerlukan zat, memerlukan vitamin, memerlukan banyak suntikan-suntikannya. Jadi dalam keadaan begini, apa yang diperlukan oleh kaum teman-teman kita yang berniaga contoh. Sebab itu mereka mempunyai simpanan yang mengatasi 100,000, 200,000. Saya yakin yang minta tu bukanlah teman-teman kita yang simpanannya dah habis. Di bawah 50,000. Kalau di bawah 50,000 tak boleh nak dikeluarkan. Bila tak boleh dikeluarkan yang bawah 50,000, kerajaan ada menyediakan bantuan. Bantuan apa dia panggil ni, untuk rakyat madani ini, saudara, bahawa ada bantuan disediakan untuk B40. Jadi bagi mereka yang punya simpanan atas 50,000 atau 100,000, kerana orang yang ada simpanan dalam 100,000, tentulah mereka dulu jawatannya sebagai pegawai bergaji besar, ataupun dia mempunyai syarikat yang besar. Sebab itu simpanannya banyak. Mereka minta dikeluarkan. Jadi saya yakin apa yang akan formula. Mungkin, bukan saya kata ini formula kerajaan. Tidak. Kita menyarankan, saya juga menyarankan supaya wang yang ada dalam tabung Kumpulan Wang Simpanan Pekerja ini dijadikan cagaran untuk mereka meminjam daripada bank dengan dia punya faedahnya yang seimbang. Artinya, kalaulah dalam KWSP ada 100,000 misalnya, dia pinjam 10%, 10,000. Okey, dia punya interest kita panggil apa ni? Interestnya ini faedahnya katalah RM1,000 misalnya. Misal saudara, Jadi mesti juga faedah dalam KWSP juga RM1,000 supaya tally. Dan dia dapat menggunakan 10,000 itu untuk memulakan penghidupan barunya. Itu saja saudara. Saya mencadangkan dan saya minta agar Yang Amat Berhormat Perdana Menteri dapat memikirkan, sebab beliau mengatakan bahawa dia sedang menimbangkan cara bagaimanakah dapat membantu penyimpan-penyimpan yang dalam simpanan KWSP. Sebab mereka punya simpanan yang banyak. Saya rasa yang banyak minta ni orang yang punya simpanan lebih. Sebab dulu sudah ada pengeluaran 2.1 EPF, 2.2, sekarang ni 2.0, sekarang minta 2.2. Minta supaya dikeluarkan. Kalau dikeluarkan sepenuh begitu saja, pun juga kosong. Bila kosong, apa jadi kalau satu berlaku? Cadangan saya. Saudara Blue Tick, saya macam Rafizi pula. Tidak, saya menyarankan sekarang logika. Saudara jangan marah. Apakah logikanya atau tak logik? Saya kata, kalau wang dia ada simpan 100,000 ringgit dalam Kumpulan Wang Simpanan Pekerja, dan dibenarkan dia mengeluarkan RM10,000. Okeylah, tak mau usik daripada itu, jadikan cagaran untuk dia dapat pinjaman daripada bank. Dua-dua dapat keuntungan. Yang penyimpan dapat, bank pun dapat keuntungan. Itu gambarannya. Terpulanglah pengasara, ya. Itu yang saya nyatakan berhubung dengan jawapan kepada soalan yang dihantar kepada saya oleh Saudara Ibrahim yang minta saya memberi pencerahan berhubung dengan KWSP. Saudara, sekarang ni macam saya katakan bahawa serangan terhadap Datuk Anwar Ibrahim sedang bertubi-tubi. Itu yang jadi merencam politik ni. Saudara, Sobri Star bukan duit sendiri, kenapa perlu buat pinjaman? Ini saudara, ini bukan pinjaman. Maksud saya, sebab di bawah Akta KWSP kena ikut juga. Saya tidak mau menyokong. Saya bersetuju pengeluaran tu. Saya adalah orang yang sentiasa mempertahankan penyimpan supaya diizinkan mereka mengeluarkan wang mereka. Saya mencadangkan supaya diberi kesempatan agar penyimpan-penyimpan di dalam KWSP mengeluarkan wang mereka. Okey, dia dah keluar, kalau ada berbaki lebih daripada 50,000, izinkan mereka mengeluarkan 10%. Bukan banyak mana pun. Kalau 50,000, baru 5,000. Kalau simpanan jadi 100,000, dapat keluar 10,000. Kalau dia ada simpanan dalam EPF
ada 200,000 atau 300,000, biarlah mereka keluarkan 30,000. Berarti besar pada mereka untuk memulakan perniagaan, untuk memula kehidupan. Itu dia punya isu yang saya lontarkan. Tapi bila Yang Amat Perdana Menteri mengatakan beliau sedang mengkaji atau mencari formula, saya lontarkan formula gini. Itu saja, saudara. Saya bukannya katakan keluar duit sendiri, kena pinjam sendiri, pinjam bank. Tidak. Supaya apa yang diharapkan dapat terlaksana sebaik mungkin. Tapi mereka mungkin ada dia punya formula-formulanya, biarkanlah. Saudara, ini keadaannya, kita rakyat tunggulah keputusan-keputusan yang akan diumumkan. Tak lama mana pun. Memang sekarang ni susah, saudara. Zaman sekarang ni zaman susah. Saya nak pesankan zaman susah. Malahan negara pun dah berhutang sampai 1.5 triliun. Itu keadaannya, saudara. Baik. Kita teruskanlah dengan lontatan politik pula ni, saudara. Sebab saya melihat, saya senyum. Dr. Mahathir tak habis-habis lah. Sebab dia kata kenapa Datuk Anwar Ibrahim melantik Datuk Zahid. Sekarang ni yang salah Anwar Ibrahim. Pula dia berkaca mata Dr. Mahathir kerana melantik Datuk Seri Zahid Hamidi sebagai Timbalan Perdana Menteri. Ini saya lihat bahawa kadang-kadang kebebasan bersuara ni ada batasnya, saudara. Kita nak boleh bercakap saja, tapi ada batasnya. Sebab mereka yang mengkhianati UMNO ni, mereka tidak akan henti-henti bersuara. Mereka tidak akan henti-henti untuk menyerang pimpinan. Kapal batera UMNO ini akan diserang habis-habisan. Sebab matlamat mereka mahu menjahanamkan UMNO supaya parti pimpinan mereka itu dapat menggantikan UMNO. Itu matlamat mereka. Jadi sebagai warga perlu faham. Perlu faham sekarang ni yang diserang adalah Presiden. Cuma apabila berlakunya pemilihan parti yang sepatutnya diadakan tahun ini, dan perhimpunan perwakilan minta supaya jangan diadakan pemilihan. Dr. Mahathir, saya nak tanya lah, zaman dia dulu bukankah dia juga berkali-kali mengelak diadakan pemilihan jawatan Presiden, malah jawatan Timbalan Presiden pun. Itu keadaannya. Saya haraplah, saudara, dalam keadaan-keadaan begini, dalam berpolitik ini, kita ada batas bersuara. Kebebasan bersuara yang diperuntukkan oleh perlembagaan, bagaimana kenyataan Datuk Dr. Ramlan Yunus, dia kata, tidak bermakna kita bebas berkata apa saja. Kebebasan bersuara sama ada secara peribadi, keluarga, berparti, bernegara, ada hadnya. Macam juga kita bawa kereta, saya ada had lajunya. Jangan sampai bila bawa kereta laju kena saman, marah pada kerajaan. Jangan sampai bila anda kena saman, bila anda berbicara tanpa had. Sebab itu kepada mereka yang menyerang, yang ikut kehendak ataupun kita ni kata bawa-bawa dengan usaha mereka, lain tak ada. Sebagaimana saya katakan, mereka sedang melakukan serangan cukup hebat. Saya melihat sejak 2 hari apabila mereka merasakan bahawa usaha untuk menjatuhkan Presiden UMNO itu gagal. Sebab kalau nak bawa ke mahkamah, dengan sendirinya mereka akan disingkirkan. Dan saya dipahamkan malam lusa Majlis Tinggi akan bersidang, akan bermesyuarat. Mungkin ada ahli-ahli parti, sebab saya juga dipahamkan Biro Disiplin sudah pun menyiapkan kertas tuduhan dan sebagainya. Dan mereka sudah miang. Yang dalam UMNO sudah ketakutan bahawa tindakan akan diambil terhadap mereka, musang-musang yang berbulu ayam. Ini akan diambil. Dan mereka yang terjebak dalam melakukan ketirisan kewangan negara, sehingga kan negara terpaksa berhutang sampai 1.5 triliun. Mereka juga tak boleh tidur malam, saya. Kerana itu, usaha terakhir mereka adalah untuk menjatuhkan pimpinan. Bukan menjatuhkan kerajaan, saudara, ya. Kalau saudara kata mengatakan jatuh kerajaan, salah. That's treason. Menjatuhkan kepimpinan yang menerajui kerajaan hari ini. Kerajaan hari ini dilihat sebagai kerajaan perpaduan, ya. Mereka berusaha untuk menjatuhkan. Bila jatuh, selamatlah tengkuk mereka. Soal siapa nak naik kemudian, mereka tak peduli. Apakah orang itu layak? Apakah orang itu berkemampuan untuk mentadbir negara? Ini sesuatu persoalan yang saya lihat bahawa mereka tidak ambil peduli. Soal keadaan politik tak stabil balik, mereka tak peduli. Kita mengharapkan agar kestabilan politik terjelma segera. Di saat
pimpinan negara sedang bertungkus lumus untuk memulihkan ekonomi. Di saat pelabur-pelabur sudah pun melihat, awal tahun ini banyak pelabur-pelabur luar sudah pun melihat bahawa negara kita ini sebagai salah satu destinasi untuk mereka melabur. Kerana mereka juga melihat pelaburan di luar negara macam di negara Amerika, di negara Eropah dan sebagainya tidak menghasilkan pulangan yang lumayan bagi mereka, maka mereka sedang mengalihkan untuk kembali ke sini. Mereka nak balik. Di saat nak balik ini kita pula menjelmakan suasana politik yang tidak stabil. Jadi artinya anda berlaku zalim pada rakyat. Saudara, anda saya rasa anda tidak adil. Anda tidak adil pada keluarga anda. Kalau seandainya suasana politik tidak stabil, ekonomi masih lagi terumbang-ambing, apa nak jadi pada negara kita? Ketakutan saya kalau kita berterusan begini, anak-anak muda pasti akan hilang pekerjaan. Tak ada kesempatan untuk mendapat pekerjaan. Sedarlah, ramai anak-anak muda yang tidak mempunyai pekerjaan. Saudara Khairi Badrin, selamat malam. Ya, saya dari Manjung, Khairi. Macam mana harga ikan sekarang ni? Mahal tak mahal? Saya rasa ikan pun dah tak ada dah sekali. Khairi. Khairi itu saya tahu dia tok ikan. Saudara Azhar Abu, Cacai pun stres tak dapat tolong ketua sebab broker-broker dan kartel dalam UMNO tak dapat jawatan presiden. Benar Saudara Azhar. Dan mereka juga sekarang ni, bila kartel-kartel broker ni tak dapat jawatan, tak dapat apa dihajati, maka aliran wang yang dijanjikan tak dapat. Sebab itu sekarang ni dia fikir dia marah pada Anwar Ibrahim pula. Dengan harapan kalau mereka menyerang Datuk Seri Anwar Ibrahim, maka tentulah mereka juga dapat upahnya. Tetapi mereka salah orang. Kalaulah Datuk Seri Zahid begitu kental menghadapi segala serangan, saya Datuk Seri Anwar Ibrahim lebih kental lagi. Dia lebih hebat lagi dalam menghadapi katalah apa saja. Baginya matlamat sekarang ni adalah untuk menangani derita rakyat. Dia tak peduli. Sebab itu kadang-kadang ada sekali terjumpa dia kata persetankan semua itu. Saudara Bini Riza dia kata mengamuklah walaupun biarkan mereka mengamuk. Tak ada masalah. Yang penting sekarang ni kita harus menyantuni derita rakyat. Kita jumpa lagi malam besok. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Selamat malam.